أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمسينا وأمسينا الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان مشركين بسم الله الذي لا يضر ما شاء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, merbot pengerusi masjid dan barisan jawatankuasa pengurusan masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah juga membekalkan kita kekuatan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Bukan hanya kita dikurniakan nikmat untuk kita nikmati, tetapi juga Allah membekalkan iman, sehingga tumbuh rasa syukur kita setiap kali kita mendapat nikmat tersebut. Dan nikmat ini ada yang sifatnya mendatang, ada yang memang sudah kekal dalam tubuh badan kita. Sejak daripada kita lahir, memang nikmat tersebut sudah ada. Nikmat otak kita, nikmat mata kita, nikmat hidung kita, jantung, perut, segala anggota badan yang disebut sebagai anggota badan manusia sudah ada, cuma mungkin masih kecil. Makin dia membesar sampai sekarang ini. Itu nikmat yang Allah telah kurniakan sejak dulu lagi dah. Ada yang sifatnya mendatang dalam bentuk apa? Nafkah hidup, isteri, suami, anak, rumah, kereta dan berbagai lagi nikmat lain yang dia sifatnya datang. Jadi jangan hanya kita mensyukuri nikmat yang baru datang, tetapi nikmat yang sudah kekal lama, yang telah kita rasai selama ini dah berpuluh tahun, itu wajib kita syukuri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah menyebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu itu tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah dalam tubuh kita ini? Bila kita tengok satu persatu, manusia tidak mampu untuk mencipta. Jangankan otak, kepala, tangan, sejuzuk kecil pun daripada tubuh badan kita, manusia tidak mampu untuk mendatangkannya. Urat saraf yang begitu kecil, yang menyebabkan kita mendapat nikmat. Bayangkan satu atau dua saraf terputus dalam lidah kita, maka kita akan kehilangan derian rasa. Dan dari rasa ini sebahagian daripada nikmat yang kita nikmati selama ini. Kita makan, kita rasa sedap, kita seronok. Tanpa ada deri rasa ni, kita merasakan hilang beberapa bahagian daripada nikmat kehidupan kita. Jadi jangan selepas nikmat itu hilang, barulah kita merasakan, oh nikmatnya, dapat merasa nikmat makan dengan berbagai rasa. Tidakkah selama ini kita dah makan puas daripada kita kecil sampai kita besar, sehingga satu ketika Allah cabut nikmat, Allah nak uji, ataupun Allah nak bagi peringatan kepada kita agar kita ni ingat bahawa itu nikmat Allah yang selama ini kamu tak ingat. Bila Allah tarik, baru dia ingat. Jadi ada hikmahnya, tuan-tuan dan puan. Penyakit yang datang ke tubuh kita ini, yang Allah datang tu memang disebabkan kita sendiri. Ada yang kita tak tahu sebab apa, sebab kita sakit seperti ini, sakit jantung,
sakit apa-apalah. Ada yang memang disebabkan kita sendiri. Sebab apa? Saya katakan sebab kita sendiri, sebab penyakit yang ada dalam tubuh kita ini disebabkan oleh perut kita. Kita WA ni maksudnya macam kantung, tempat makanan. Segala benda kita masuk dalam perut kita. Yang manis, yang masam, yang pahit, yang lemak semua masuk. Ada yang masuk tu berlebih-lebih. Jadi makanan lah penyebab orang kena kencing manis. Penyakit gout lah disebabkan makanan dia. Apalagi banyak penyakit-penyakit lain disebabkan oleh makanan. Sehingga bila sampai jumpa doktor, orang kata sekarang jangan makan ini. Jangan makan ikan bilis banyak-banyak. Jangan makan sotong. Walaupun sedap sotong ditutuk dipanggang sedap. Tapi bila doktor kata you mau hidup panjang lagi, okey jangan makan ini. Sekarang jangan merokok kata doktor. Semua jadi pantang larang. Sebab apa? Selama ini dia tak ada border. Tidak ada penghalang. Sehingga dia masuk. Sehingga ia jadi penyakit. Jadi begitulah seterusnya kita tengok gula itu sedap dimakan tapi kalau sudah berlebih-lebihan maka dia jadi penyakit. Begitulah yang lain-lainnya. Sebab itu Allah menyebut kulu washrabu wala tusrifum. Kulu washrabu wala tusrifum. Makan dan minumlah secara berpada-pada, jangan memboros. Boros maksudnya jangan berlebih-lebih makan. Lebih daripada kapasiti kita, dia akan menyebabkan penyakit. Mungkin tidak 2-3 hari, mungkin tidak sebulan, tetapi setelah bertahun-tahun dia akan muncul satu. Jadi ini di antara penyebab penyakit yang Allah uji kita disebabkan diri kita sendiri. Ada yang kita tak tahu apa sebab penyakit ini datang. Ada sebabnya kadang-kadang Allah sengaja nak timpakan kita penyakit untuk membersih dosa-dosa kita, untuk menjadikan kita ingat bahawa kita ni hamba Allah yang akan mati. Nikmat ini nikmat yang Allah bagi sementara untuk menguji adakah kita bersyukur atau tidak. Itu di antaranya. Sebab itu kadang-kadang ada hikmahnya kita sakit. Kalau kita sihat sepanjang-panjangnya memang kita rasa lupa. Kita lupa untuk bersyukur kepada Allah SWT. Kita lupa tentang bagaimana nikmat apa-apa yang telah kita terima selama ini. Itu sebenarnya, itu yang sebenarnya, masya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita dalam keadaan sihat, baik untuk kita bila kita bersyukur. Dalam keadaan tidak sihat, kekurangan rezeki, susah, itu menjadi kebaikan kepada kita sebab menjadikan kita dekat kepada Allah. Banyaknya kita berdoa, banyaknya kita merintih, banyaknya kita mohon ampun dan bertaubat kepada Allah SWT. Ada hikmahnya. Sebab itu Rasulullah menyebut ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara orang beriman ini baik. Sangat menakjubkan kata Rasulullah SAW. Ajaban, sangat menakjubkan urusan orang-orang beriman. Fa inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya baik belakang. Ketika dia mendapat kebaikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dia pun bersyukur, ya Allah, alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Terus berdoa kepada Allah, tengok nikmatnya. Bila dia dapat ujian, kita, ya Allah, bagilah aku kesabaran untuk menempuh ujian ini. Berikanlah aku keafiatan. Berikan, minta sabar aja. Ya Allah, bagi kekuatan untuk menempuh ujian ini. Jangan, maksudnya Rasulullah pun tegur. Bila seorang sahabat dia kata, minta je aku, bagilah kekuatan untuk menempuh ujian ini. Rasulullah dengar. Rasulullah kata, alangkah eloknya engkau berdoa supaya Allah bagi keafiatan. Bagi keafiatan maksudnya keluar daripada masalah ini. Jadi sihat walafiat, aman. Bagi sabar juga. Bagi juga apa? Kekuatan untuk menempuh. Tetapi jangan sepanjang-panjangnya kekuatan je untuk menempuh. Kita tak kuat seperti Nabi Ayub. Kita tak kuat seperti Nabi Muhammad SAW. Kita tak kuat seperti Nabi Nuh yang menempuh ujian 950 tahun berdakwah menghadapi kerenah umatnya yang begitu dahsyat. Kita tak kuat. Jadi jangan minta kekuatan je, ya Allah bagi kekuatan untuk menempuh ujian ini. Minta kekuatan juga, bagi aku jalan keluar ya Allah. Bagi aku kesihatan dan keafiatan. Sebab itu ada doa yang Rasulullah ajar ni. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon al-'afwa, iaitu kemaafanmu, dan juga al-'afiyah. Afiyah ni termasuklah kesihatan, jauh daripada bencana, kemudahan urusan, fid dunya wal akhirah.
Di dunia ini kita dapat keafiatan, keselamatan. Di akhirat, dalam kubur, termasuk di akhirat kita dapat keselamatan. Nah, itu yang kita minta tu. Jadi itu di antara anjuran Rasulullah SAW agar kita ni banyak bersyukur. Jadi orang beriman ketika dia dapat kesenangan dia bersyukur, alhamdulillah. Dia tak diam. Bila dia dapat ujian dia bersabar. Sabar itu baik untuk dia. Tidak diterima oleh orang selain daripada orang beriman perkara seumpama ini. Kalau orang tidak beriman, dia dapat nikmat, dia tak bersyukur pun. Allah pun murka kepada dia. Dia dapat ujian, dapat nikmat, dapat bala, dia pun marah, merungut. Allah lagi marah kepada dia. Dua-duanya tak menguntungkan dia. Di akhirat dia masuk neraka. Auzubillah min dzalik. Jadi itu suatu yang merugikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Okey, kita sambung apa yang kita telah bahas pada pertemuan yang lalu. Mungkin lepas saya tak ada. Jadi insya-Allah pada malam ini kita baca hadis. Hadis terakhir kita baca, man sallal bardaini dakhal jannah. Barang siapa yang solat bardain maka dia masuk syurga. Barang siapa yang solat subuh dan asar dia masuk syurga. Itu di antara hadis yang kita baca last. Mungkin saya tak perlu kupas panjang. Ini cerita tentang kelebihan solat, menjaga solatnya. Tapi bagi solat ini bukan hanya dua solat ini. Dua salat ini yang berat. Salat subuh sejuk, memang waktu sejuk, sebut sebagai bard maksudnya sejuk. Bardain maksudnya dua yang sejuk. Dua sejuk itu, dua waktu sejuk tu maksudnya waktu subuh dan juga waktu asar. Waktu asar tu kalau kita tengok matahari sudah dia turun. Kita tengok waktu itu dah agak sejuk. Kalau tengah hari tu memang panas. Itu dikatakan sebagai salatul bardain, itu subuh dan juga asar. Dua salat ini mempunyai keutamaan untuk dijaga. Di samping salat isyak juga. Salat yang mana berat ke atas orang munafik. Salat subuh dan salat isyak, salat yang sangat berat kepada orang munafik ni. Sebab dua salat ini memang orang munafik tak datang pun jemaah. Kalau zuhur, mereka datang. Kalau asar, mereka datang sebab Rasulullah ada. Mereka malu dengan Rasulullah. Tak malu dengan Allah. Sebab mereka tak beriman dengan Allah. Mereka kononnya beriman dengan Rasulullah, tapi tidak. Nak ambil hati Rasulullah, kononnya malu kalau Rasulullah kata dia munafik. Rasulullah tak pernah sebut pun di depan mereka, engkau munafik, tak ada. Tapi Rasulullah tahu, Allah sampaikan berita bahawa mereka ni munafik. Jadi Rasulullah tengok ketika subuh tak nampak. Sebab waktu subuh dia tak macam sekarang terang benderang. Digunakan pelita je sikit-sikit. Jadi macam kelamnya. Tak nampak orang ni. Rasulullah bila dia habis solat dia akan paling muka dia ke jemaah. Tengok Rasulullah seorang-seorang. Tak ada kata mana sahabat kita ni tak ada. Rasulullah hafal. Oh dia sakit Rasulullah. Tengok. Yang munafik tak ada tu. Rasulullah tahu biar je. Dia tahu. Itu. Jadi solat ni satu yang sangat berat, tetapi dengan pertolongan Allah kita dapat menjaganya. Itu yang sebenarnya. Dan juga solat menunggu daripada satu solat menunggu satu solat. Itu juga kita bahas pada minggu lepas. Itu waktu isyak lah. Habis dalam maghrib kita tunggu waktu isyak. Seolah-olah kita sedang solat tak habis-habis daripada waktu maghrib habis tu sampai waktu isyak kita solat je. Walaupun kita sedang berzikir, walaupun sedang mendengar ceramah, walaupun tengah baca Quran. Yang penting dia belum lagi berhadas, itu berkentut. Kalau kentut dah putus. Itu dapat pahala tu. Itu masya-Allah. Kemudian kita tengok lagi hadis yang lain. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW berkata, siapa Abu Musa al-Asy'ari? Kita nak tahu juga. Yalah, kita bukannya tahu semua sahabat-sahabatnya. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Nabi yang mempunyai kelebihan. Apa kelebihan dia? Suaranya sangat merdu. Itu sehingga Rasulullah menyebut laqad utita mazamir Daud ali Daud atau kama qala. Sesungguhnya engkau wahai Abu Musa telah dikurniakan seperti apa bahasa kita ni kalau nak terjemah direct serolingnya Nabi Daud. Tapi Nabi Daud tak guna seroling. Nabi Daud tu suaranya sangat merdu. Nabi Daud
Sehingga Nabi Daud tu kalau dibaca Zabur tu, burung-burung terbang pun, Masya Allah, khusyuk burung mendengar dia. Sangat sedap suara. Kalau kita dengar suara korek sangat sedap kan. Kita bangsa mengenang, meremang bulu kita dan kita, sedap suaranya, Masya Allah. Kena ada Masya Allah. Jangan sebut sedap je. Nanti kena ain orang ni. Kata, tiba-tiba sakit tegak aku. Kita lepas tilawah tadi. Ada orang ni memuji dia tapi tidak sebut Masya Allah. Jadi kita nak puji orang ni, cantiknya engkau, handsome-nya, Masya Allah, tabarakallah. Itu caranya memuji. Itu juga dengan rumah atau kereta, cantiknya kereta, Masya Allah. Mesti ada Masya Allah. Kata ada Masya Allah, kemungkinan ada. Panahan mata ini, kata Rasulullah, al-ainu haqqun. Mata ni, dia punya ain, pandangan tu, dengan izin Allah, dia benar berlaku. Kalau ada satu takdir yang lebih cepat, maka ain lah paling cepat. Kadang-kadang kita tengok anak, dia puji-puji, puji, comelnya, baby, comelnya. Tak lama lepas tu demam, panas. Bawa ke hospital, okey je. Rupanya kena ain. Itu orang dulu kata, jangan puji gila ya. Jahitnya tubuh biak tu. Itu pun tak betul juga. Tapi dia tak nak puji, takut apa, jadi kena ain kata, jahitnya biak tu, jahitnya. Sebenarnya, boleh puji, cantik, comel, putih, melepak. Ikal rambut, Masya Allah. Mesti ada Masya Allah, ingat si panjang Masya Allah je. Dan lebih lagi Masya Allah, tabarakallah. Itu rumah pun sama. Sebab itu kalau kita pergi ke Mesir, di negara Arab, lalu letak di mana tu, Masya Allah ditulis. Di kereta dia Masya Allah. Yang sebaiknya ditulis di belakang kereta tu Masya Allah. Boleh juga Subhanallah. Tapi Masya Allah kata, dia telah muji Allah. Cantiknya kita. Bila tengok tulisan, Masya Allah. Itu di Mesir saya tengok, tulisan tinggi-tinggi cantik bangunan, Masya Allah. Masya Allah. Itu Jadi bila nak puji apa-apa, sama ada ahli keluarga kita sendiri, seri ke anak, apa-apalah. Haiwan pun boleh kenain. Kuda yang sangat hebat, itu ada dalam video. Tengok di video ada. Dia cerita tentang ain, dia kata, tengok kuda ni, dia dipuji-puji, tu rebah, tu mati. Tak ada penyakit apa-apa. Kenain. Orang puji semua, cantik, hebat. Dia kuda ni, kuda mahal lah, sampai ratusan ribu seekor. Itu jadi dia pun boleh kena ain dengan izin Allah, mata penuh macam. Tidak semestinya ain ini sebab kita dengki tengok orang tu. Itu satu hal lagi. Tengok pun kalau kita tak puji ni, seorang alim pun tengok kalau dia tidak menyebut Masya Allah ni, dia boleh jadi kena ain. Orang yang ditengok tu jadi kena ain. Macam mana nak ubatnya? Orang yang kalau dilepas dipuji itu jadi penyakit ni, orang tu yang menguji tu kena ambil air uduk dia tu, mandi. Minta berselawat, mandi kena orang ni dengan air uduk kita. Begitu dia punya kaedahnya. Untuk sampai di ruqyah juga. Ruqyah orang kena penyakit ini lagi susah dibanding orang yang kena gangguan syaitan biasa ataupun jin lah, yang dikerasukkan jin di ruqyah cepat keluar. Tapi air ni kadang berapa kali di ruqyah baru dia dapat settle. Itu jadi bila tengok apa-apa, tengok sedapnya, cantiknya, Masya Allah, mesti ada Masya Allah. Itu okey, kita kembali kepada hadis tadi. Suara Abu Musa al-Asy'ari ni suara yang sangat merdu, sehingga Rasulullah memuji dia, kata, engkau telah dikurniakan suara yang sedap seperti keluarganya Nabi Daud. Nabi Daud tu sangat merdu suara, dan Rasulullah merdu. Jangan kita Nabi Daud sedap, Rasulullah tak apa-apalah. Tak, Rasulullah pun sedap. Baca Quran Rasulullah ni sedap. Rasulullah baca. Tidak ada Nabi yang melainkan mereka ni dikurniakan kesempurnaan dari segi akhlaknya, dari segi fizikalnya. Semua Nabi itu semua handsome. Tak ada Nabi yang macam pelik, si hodoh mukanya, penyek hidungnya, tak ada. Semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah cipta sebab dia manusia pilihan yang cantik dan handsome, dan bila orang tengok orang takjub. Itu para Nabi dan Rasul-Rasul. Rasulullah sangat handsome. Kalau orang katakan Nabi Yusuf ni sangat handsome, Rasulullah pun sangat handsome. Cuma handsome Rasulullah ni tidak macam Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf kalau orang tengok tu dia punya syahwat tu naik. Nabi Zulaikha tengok dia punya syahwat tu naik. Kalau Rasulullah tambah iman. Tengok Rasulullah tambah iman. Itu Rasulullah sangat handsome. Sangat handsome Rasulullah. Itu sehingga sahabat melihat
Aku tengok Rasulullah dan tengok bulan, dia kata aku tengok bulan purnama ni sangat cantik. Rasulullah lagi cantik daripada bulan purnama. Itu cantik Rasulullah. Walaupun disebut Nabi Daud tu cantik, Rasulullah pun cantik. Nabi Daud sedap merdu suaranya, gerenek. Rasulullah pun gerenek sedap. Jadi Abu Musa al-Asy'ari antara sahabat yang sangatnya suaranya sedap. Sehingga Rasulullah berjalan lepas malam tu, berjalan Rasulullah lepas Isyak, sahabat dah balik rumah, mereka baca Quran di rumah. Rumah orang dulu bukan macam sekarang. Bila baca ni dengar macam rumah orang dulu lah, macam kita. Rumah apa, atapnya apa, bukannya apa namanya, simen. Macam tak keluar suara. Dengar suara. Jalan-jalan dengar suara. Jadi Rasulullah dengar suara Abu Musa al-Asy'ari baca Quran. Rasulullah berhenti dengar. Esok hari Rasulullah kata, orang tadi aku dengar engkau baca Quran, kata. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau aku tahu engkau yang ya Rasulullah lalu mendengar aku baca, aku akan persedapkan lagi suara aku. Tapi bukan untuk riak. Nak menyuruh Rasulullah seronok mendengar dia baca. Itu Abu Musa al-Asy'ari ni. Suara, sebab kita baca ni boleh kita baca ada biasa saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, biasa saja. Bila kita nak buat upkan lagi, sedap lagi suara tu, kita buat lagu dia. Lagu tu sedapkan lagi. Ada apa greneknya, bunga-bunganya. Lagi sedaplah. Jadi gitulah Abu Musa al-Asy'ari, dia sebut di depan Rasulullah, dia kata, kalau aku tahu ya Rasulullah, engkau yang lalu engkau dengar aku baca, aku akan sedapkan lagi suaraku. Rasulullah pun senyum. Rasulullah pun senyum. Dia kata Abu Musa al-Asy'ari ni. Jadi daripada Abu Musa al-Asy'ari ni, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rahul Bukhari. Apabila seseorang hamba sakit atau bepergian atau musafir, travelling, maka dicatat untuknya pahala seperti pahala amal yang biasa dikerjakannya di waktu ia sedang berada di rumah dan dalam keadaan dia sedang sihat. Jadi hadis ini hadis berita gembira lah kepada kita semua. Apa sebab? Pertama kita tengok, jadi orang sakit ni, semua orang ni sakit. Termasuk Rasulullah pernah sakit walaupun tak berat. Ada satu buku katanya Rasulullah tidak pernah sakit. Tak juga. Rasulullah pernah sakit demam je. Tapi tidak pernah sakit jantung, sakit apa lagi, sakit apa-apa pelik-pelik lah, tak ada. Rasulullah ni sakit demam pernah. Dan demam Rasulullah ni lebih panas daripada orang lain. Utama dia kita kena wafat, panasnya sampai 4-5 kali kepanasan orang biasa. Sehingga Fatimah dia ambil tuala ni untuk dilapkan, cepat kering, sangat panas. Fatimah tengok takjub, tengok sangat panas. Sebab dia sebenarnya mengangkat derajat orang ni. Penyakit demam ni dia menghapuskan dosa seluruh tubuh kita. Dosa-dosa yang disebabkan kita, tangan kita, jari kita. Itu kelebihan demam ni. Maksudnya jangan kita sumpah serenah demam. Celakanya demam ni, aduh aku tak boleh kejar. Jangan, auzubillah min dzalik. Ada hikmahnya demam tu. Demam di antara penyakit yang sangat baik untuk menghapuskan dosa. Yalah, usahakan juga minum ubat. Apalagi memang kita rasa cemas bila kita demam ni. Sakit apa tahu sebenarnya? Bukan hanya demam, mungkin apakah? Kena COVID kah? Kena apakah? Sebab demam ni bukan hanya demam secara personal je, tapi disebabkan ada penyakit-penyakit lain ataupun ada penyebab lain. Sebab kita merasa cemas. Jadi demam itu sendiri kalau dia panas seluruh badan, maka dia akan menyebabkan terhapusnya dosa. Itu. Jadi Rasulullah bukan tak pernah sakit, pernah, tetapi tidak seperti penyakit orang lain. Satu buku kata Rasulullah tidak pernah sakit, itu tak betul juga. Ada satu buku tulis pernah dia sakit itu demam beberapa kalilah, tak selalu. Rasulullah tu memang orang yang sangat sehat. Sebab sangat menjaga makanan dan Rasulullah memang suka berjalan. Siapa yang suka banyak berjalan tu memang di antara faktor kesihatan lah. Dengan izin Allah lah kata, bukan dia mutlak. Orang suka berjalan kita tengok selalu riadah jalan, badan dia pun nampak fit, cantik, darah dia pun terkawal, gula pun dia terkawal, jantung pun okey, paru-paru pun okey. Itu di antaranya berjalan tu. Berjalan itu lebih baik, berjalan ataupun lari anak. Lari cepat tu doktor pengkaji mengatakan kurang elok. Lari cepat, itu menyebabkan jantung tu pressure. Lari anak tu perlahan-lahannya, itu yang terbaik, itu yang paling baik sebenarnya untuk kesihatan.
Jadi Rasulullah itu orang yang sangat sehat. Rasulullah menyebut, apabila seorang hamba ni sakit atau bepergian, maka dicatatkan untuknya pahala. Seperti mana pahala ketika dia tidak sakit ataupun ketika dia tidak musafir. Kita tak musafir sekarang, kita sembahyang ni, sembahyang Isyak, sembahyang Maghrib, sembahyang apa, qabliyah ba'diyah kita jaga. Kita musafir, kadang-kadang qabliyah ba'diyah kita tak boleh nak buat. Cepat kita nak pergi sini. Kita pun jamak Zuhur dan Asar. Waktu Zuhur lah. Lepas kita jamak atau kita tak sempat nak sembahyang ba'diyah. Okey, tak apa. Ataupun qabliyah tadi tak sempat. Tetapi Allah catat seolah kita ada qabliyah. Seolah kita ada ba'diyah. Tak sempat zikir macam biasa. Allah tetap bagi seolah-olah kita berzikir. Dengan syarat ketika kita sihat, ketika kita mukim, tidak musafir, tidak travelling, kita memang mengamal, konsisten mengamalkan. Itu dia punya. Kalau kita tak pernah beramal, qabliyah ba'diyah memang tak pernah buat. Musafir tak adalah catatan apa-apa. Itu dia. Dalam waktu sekarang memang kita jaga ni, apa lagi zikir kita. Tiba-bila waktu sibuk tu, waktu musafir tu tak boleh dah. Sangat fit. Kemudian kita tak sihat tu, memang terlantar je macam tu. Tak boleh nak baca maksurat, tak boleh nak baca Quran. Seolah-olah kita baca maksurat, seolah kita baca Quran, seolah kita berzikir ni. Allah akan tengok apa yang kena kita buat tu, dia bagi pahala. Walaupun terlantar macam tu. Ataupun tak lakat dah. Letih sangat, lemah sangat. Tak boleh nak berzikir, tak boleh nak baca Quran. Baca pun satu muka surat dah tak boleh, kolap. Itu kelebihan orang yang ketika dia sihat, dia amalkan yang terbaik. Ketika dia tidak musafir, ketika dia mukim, dia dijaga betul amal-amal dia, wirid dia, amal-amal apa, bacaan Qurannya, apa lagi. Ketika dia tak mampu, Allah akan bagi. Itu kelebihan dia. Apabila seseorang mengerjakan satu perbuatan baik dalam suasana ataupun kondisi yang sudah terbiasa, kemudian ia meringkaskan dan memendekkannya kerana dia uzur. Uzur ni kadang kita tak larat. Dalam kita sakit perut apa lagi. Silalah kata ya Allah. Kadang zikir pun tak dapat wirid. Doa sekejap-sekejap, dah nak gurin dah. Tak larat. Itu pengalaman kita lah. Yang tanya orang lain lah. Kita tanya dia kita, saya pernah sakit tu memang tak larat. Sakit perut, sakit kepala, tak boleh nak. Sakit kena batu karang, ya Allah, tak boleh langsung. Solat pun rasa susah, nak ambil uduk pun rasa sengsara. Kita tengok Jadi dalam keadaan macam ni memang Allah bagi pahala seperti mana dia belum sakitnya. Jadi ataupun memendekkan kerana dia uzur, itu ada halangan yang luar biasa seperti mengadakan perjalanan jauh atau sakit, maka ditulis sebagainya amal yang sama dan ia diberi pahala seperti biasa dilakukannya walaupun dia tak buat. Tetapi disebabkan uzur terhalang dia. Yang demikian itu jika amal tersebut tidak wajib, yang demikian itulah kalau amal itu tidak wajib. Kalau yang wajib tak. Kalau aja tinggal wajib, tak mungkin. Benar wajib ni tak ada yang istilahnya. Kalau dalam keadaan kita musafir siap hal kita tinggal solat kan. Mana ada? Berdosa. Benda yang sunat ni maksudnya zikir tu sunat. Wirid qabliyah ba'diyah tu wirid selepas solat qabliyah ba'diyah itu sunat, solat duha itu sunat. Ketika kita musafir macam tak sempat nak buat. Itu yang Allah bagi pahala tu. Yang wajib tak. Wajib memang tidak mungkin aku solat subuh tadi sebab gagal gila ataupun dia tidak termasuk dalam hal ini. Benar-benar wajib tidak. Kerana jika wajib dan tidak gugur kerana satu alasan, maka ia harus mesti mengerjakannya. Kerana yang wajib yang tertinggal tak boleh, dia kena qada. Kalau solat tertinggal ataupun tertidurkah, dia kena sembahyang. Kalau yang wirid tadi kita tak ganti pun Allah gantikan, Allah beri pahala. Itu maksudnya. Kemudian Rasulullah menyebut lagi dalam hadis yang lain daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Rawah al-Bukhari, rawah Muslim, riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan baik merupakan sedekah. Perbuatan baik maksudnya dalam pandangan Allah dan pandangan manusia jugalah.
Manusia ni menuruti pandangan Allah. Ada kerana manusia anggap ni baik. Menipu ni baik. Apalagi rasuah itu baik. Itu pandangan manusia yang bersumber daripada syaitan. Itu memang tak baik. Maksudnya benda yang baik ni adalah baik dalam pandangan Allah, walaupun dia tidak wajib. Walaupun dia harus kita berjalan, kita riadah, kita buat apa-apalah yang dia tidak sunat pun, dia juga disebut sebagai sedekah. Setiap pekerjaan baik dan kebajikan yang dikerjakan seorang mukmin akan mendapat pahala dan balasan seperti pahala dan balasan sedekah. Seolah kita bersedekah. Walaupun kita tidak sedekah, tak keluarkan duit daripada poket kita. Kata ma'ruf itu mencakupi makna-makna kebaikan berupa perbuatan taat, meninggalkan perkara-perkara yang membinasakan, benda-benda haram. Dia bukan hanya melakukan tapi juga meninggalkan. Jadi contoh apa meninggalkan? Dia tidak mengumpat, tidak mencaci maki orang lain, tidak benda-benda yang dilarang tu dia tak buat. Itu juga melakukan benda yang ma'ruf. Itu Jadi benda ma'ruf ni sangat banyak. Sehingga Rasul menyebut engkau membantu saudaramu untuk mengangkat barang, letak atas kenderaan. Kalau dulu dia letak atas kuda ataupun keledai. Sekarang ni beratnya nanti saya tolong angkat air, letak atas pick up. Tak dia buka bonetnya. Itu pun sedekah. Ada orang pamcet. Tengok kan dia tak biasa buka tayar. Buka tayar nampak mudah, tetapi kalau orang tak pernah bingung juga cari apa. Terutama kita baru ni, sini tempat tayar tu, spare. Apalagi saya pernah saya guna pick up Pick up ni di belakang, sini cara buka tu. Bila pecah tayar sini nak buka. Rupanya di belakang ni turunkan rantai, tempat pun kita kalau kita tak pernah berkenalan dengan kenderaan kereta kita sendiri, kita pun bingung bila berlaku kecemasan. Ini mula tunggu orang. Padahal boleh kita buat sendiri. Di belakang tu ada dia punya ni semuanya. Lepas itu turunkan rantai dia, buka. Apa lagi banyak lagi semuanya perlu kepada maksudnya kemahiran lah, maksudnya bukannya mahir, maksudnya rajin untuk mencuba. Rajin nak mencuba. Jadi saya balik daripada Miri, balik ke sini daripada Tanjung Batu tu, rupanya terasa pecah, tak terasa pecah. Macam relax je. Orang sebelah tengok, semua orang tengok. Betul lah, rasa ada sikit lah pecah sebelah, belah kiri belakang. Jadi saya pun atur, terkial-kial juga. Kalau Proton saya tahu lah, biasa sebelum ni pakai Persona. Tapi ni terkial-kial first time. Ada seorang hamba Allah Cina tu kata, apa ni kata? Pecah saya punya tayar, saya kata. Okey, tidak apa. Dia pun turun, rupanya dia ni aktivis gereja. Itu ada setiap kali tengok kadang orang Islam tengok je orang Islam, tapi ada yang tak Islam ni, Kristian ni, kata, okey saya tolong. Dia tolong saya, dia angkat, tolong saya nanti saya angkat. Dia kata, semoga Allah bagi hidayah lah kepada bro ni. Saya lihat kadang kita tengok dia sudah percaya membantu orang tu dapat pahala ataupun apalah bahasa kita daripada Tuhan, walaupun dia Kristian lah. Dia tengok semoga Allah bagi hidayah lah pada dia. Saya selalu tengok orang lain daripada tadi tengok je senyum-senyum je, ada yang tengok serius je. Saya lalu kat situ tempat Tanjung Batu, kita tahu tempat laluan orang. Jadi saya tengok dia datang tolong saya. Terima kasihlah saya kata you tolong saya. Masya-Allah. Jadi tolong orang tu mendapat pahala tu. Nanti tengok kadang terkial-kial orang tu. Jangan tunggu orang terkial-kial, baru kita nak tolong. Kalau kita nak tolong je. Nanti saya tolong, tidak apa. Nak dapat pahala. Jangan remehkan pahala. Jangan pahala menolong orang inilah menyebab kita masuk syurga nanti. Sebab kita ikhlas, bukan nak minta pujian daripada orang. Itu sebenarnya, masya-Allah. Jadi segala kebaikan itu ataupun perbuatan baik itu adalah sedekah, mendatangkan pahala, masya-Allah. Jadi rebutkanlah pahala sedekah tersebut. Masya-Allah. Okey, kita masuk hadis yang ketiga. Mungkin awal kita punya waktu Isyak. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu law sadaqah wa ma sudiqa minhu law sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang muslim pun yang menanam satu tanaman melainkan apa yang dimakan daripada hasil tanamannya itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri daripadanya menjadi sedekah baginya, dan apapun yang diambil daripadanya juga menjadi sedekah baginya. Saya baca hadis yang lain juga. Fala yaghrisu muslimun gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Seorang muslim tidak menanam suatu tanaman, apa-apa tanaman, sayur ke, pokok, buah-buahan ke, lalu hasil tanamannya dimakan oleh manusia ataupun binatang atau burung, melainkan semua itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Itu kelebihan orang bertanam lah. Siapa yang nanam situ? Tuan Haji, urusi kita. Apa lagi? Kita tanam apa-apalah buah-buahan. Jadi jangan kecewa lah bila makanan buah-buahan kita dimakan oleh tupai kah, dimakan oleh hamba Allah yang hitam palaknya kah. Aduh, habis buah aku tu. Ni tinggal tu. Saya tanam apa pokok apa? Longgan longgan yang jenis bukan longgan Brazil Longgan yang satu tu memang tikus makan rupanya. Saya tengok dah letak net pun hilang juga. Fikirnya burung. Tengok tikus. Saya letak net tikus dalam net tu. Pandai dia makan, kata tak apalah, sedekah je. Jadi maksudnya apa yang dimakan oleh tikus ataupun apa-apalah yang makan sedekah. Jadi kadang-kadang orang ni bila dapat makanan dia makan untuk diri sendiri. Tak sedekah. Itu rahmat Allah. Bila Allah kirim binatang-binatang ni makan hasil tumbuhannya, dia dapat pahala tu tanpa disedari. Jangan kita kecewa. Kalau makanan ataupun tumbuhan kita yang kita tanam tiba-tiba dimakan oleh haiwan. Apa-apa makan. Kalau orang tanam padi dimakan oleh pipit, dimakan oleh tikus. Tanam buah kuih ni Tuan Haji mesti ada yang haiwan yang makan. Jadi jangan kecewalah. Gogok buah, tinggal separuh dimakan oleh tupai. Alhamdulillah, syukurlah. Alhamdulillah dimakan oleh tupai, adalah pahala aku. Alhamdulillah. Jangan cari tupai, mana engkau? Ambil senapang. Antara kedua lah, kalau orang tanam padi takkan biarlah tikus makan dapat pahala. Mana lagi nak punca pendapatan? Baik itu orang letak racun untuk membunuh tikus. Memang jadi maksudnya sesuatu yang di luar kawalan kita dah. Letak racun, letak apa lagi ada juga tikus yang makan. Itulah sedekah. Bukan maksudnya kita kalau macam tu bagilah tikus semua makan. Bukan. Maksudnya ada perkara-perkara yang memang di luar kawalan kita yang alah sudah dimakan oleh hewan. Hatta dicuri oleh manusia. Ada orang suka mencuri curi buah empelam. Saya ingat lagi masa muda-muda dulu ambil kayu orang bukan buah kita, orang plastik pop. Pada tuan rumah datang lari. Nasib lagi belum balik kalau dia balik dicatat tu dosanya. Sehingga dia minta halal daripada tuan punya empelam tu. Dulu suka masa muda gigi masih bagus. Sekarang makan tak payah banyak lah. Sekali gigitan dah gigi kita. Oh, saya boleh dah. Tak larang dah gigi kita ni. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi untungnya orang bertanam, cucuk tanam ni, itulah. Jadi sunnah sebenarnya bertanam ni, bertani. Jadi berkhidmat kepada tanah, insya-Allah maksudnya adalah faedahnya. Walaupun kita tak dapat makan, adalah benda lain ataupun haiwan yang dapat makan. Tapi bila kita tanam ni, jangan fikir untuk kita makan saja. Aku tanam ni kalau hasil aku akan sedekah. Ingat untuk sedekah dulu. Ada hasil tu memang aku sedekah. Bila dapat tu kita makan dah sedekah. Memang berkah. Dapat pahala, dapat kebaikan dunia, dapat kebaikan akhirat insya-Allah. Jadi jangan lupa ada tanah di tepi rumah tu, tanamlah. Walaupun besok mati tanam. Sehingga dalam hadis kata kalau kamu tahu esok kiamat kata ada biji di dalam tangan kamu, tanam pun dapat pahala. Bayangkan apalagi kita masih hidup ni, ada tanah di keliling rumah, tanam. Tanam walaupun kita tak sempat makan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.